Selamat sejahtera semua. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tentang pelaporan penggabungan Celcom Digi. Mari kita bermula dengan pengenalan. Penggabungan Celcom Axiata Berhad dan Digi.com Berhad yang selesai pada 30 November 2022 telah melahirkan Celcom Digi Berhad pada 1 Disember 2022 iaitu syarikat telekomunikasi terbesar di Malaysia dengan lebih 20 juta pelanggan. Transaksi ini merupakan salah satu penggabungan korporat terbesar dalam sektor telekomunikasi Malaysia dan telah dilaporkan secara rasmi kepada Bursa Malaysia melalui pengumuman korporat serta laporan kewangan interim. Sejarah Celcom Digi. Celcom Berhad ditubuhkan pada tahun 1988 sebagai penyedia telekomunikasi pertama di Malaysia, manakala Digi.com Berhad pula mula operasi pada tahun 1995 dengan fokus pada teknologi GSM. Penggabungan kedua-dua syarikat ini pada tahun 2022 memperkukuh kedudukan Celcom Digi sebagai pemimpin pasaran. Visi dan slogan. Visi Celcom Digi adalah untuk menghubungkan rakyat Malaysia dengan cara yang lebih bermakna sejajar dengan slogan mereka, Connecting You What Matters Most. Syarikat ini berusaha untuk menyediakan pengalaman telekomunikasi yang terbaik kepada setiap pelanggan mereka tanpa mengira lokasi. Kesimpulannya, Celcom Digi Berhad terus komited untuk menjadi peneraju dalam sektor telekomunikasi dengan memberi fokus kepada inovasi, kelestarian dan kepuasan pelanggan. Piawaian MFRS. Piawaian utama yang digunakan ialah MFRS 3 Business Combination. Piawaian ini menetapkan bahawa semua aset dan liability yang diperoleh mesti diukur pada nilai saksama pada tarikh perolehan. Selain itu, MFRS 10 Consolidated Financial Statement turut terlibat kerana Celcom Digi perlu menyediakan penyata kewangan bersepadu selepas memperoleh kewangan penuh ke atas Celcom. Piawaian ini memastikan bahawa semua aset, liability, pendapatan dan perbelanjaan Celcom dimasukkan ke dalam penyata Celcom Digi secara menyeluruh. Walaupun penggabungan ini menghasilkan entiti baru, prinsip penyatuan tetap terpakai untuk memastikan gambaran kewangan yang konsisten. Dalam masa yang sama, MFRS 128 iaitu Investment in Associates and Joint Ventures relevan untuk menilai sama ada penggabungan menghasilkan pengaruh signifikan atau kawalan bersama. Walau bagaimanapun, dalam kes Celcom Digi penggabungan ini menghasilkan kepentingan kawalan penuh, maka MFRS 3 digunakan secara dominan. Piawaian ini tetap penting kerana Celcom Digi mempunyai pelaburan dalam syarikat bersekutu lain yang perlu dilaporkan menggunakan kaedah equity. Seterusnya, MFRS 136 Impairment of Asset berkaitan dengan ujian susun nilai ke atas muhibah yang diiktiraf. Piawaian ini menuntut bahawa muhibah mesti diuji sekurang-kurangnya sekali setahun atau apabila terdapat petunjuk penurunan nilai. Celcom Digi perlu memastikan bahawa muhibah sebanyak 15.37 bilion tidak terlebih nilai dan masih mencerminkan manfaat ekonomi masa depan. Akhir sekali, MFRS 13 Fair Value Measurement digunakan untuk menentukan nilai saksama aset dan liability yang diperoleh. Piawaian ini menetapkan hierarki penilaian bagi memastikan kaedah penilaian adalah konsisten dan boleh dipercayai. Dalam penggabungan Celcom Digi, aset seperti harta, argumen dan aset tidak ketara dinilai semula pada nilai saksama selaras dengan kehendak piawaian.
Dari segi perundangan, Akta Syarikat Malaysia 2016 memainkan peranan penting dalam pemerolehan Celcom dan Digi dengan menyediakan rangka kerja undang-undang untuk urus niaga korporat termasuk penggabungan merger and acquisition. Berikut adalah beberapa aspek utama. Peraturan Pemindahan Saham Company Act 2016 mengawal sedia keperluan dan prosedur untuk pemindahan saham, memastikan proses pemerolehan dijalankan secara sah dan terus. Pertukaran pengarah. Akta ini menggariskan prosedur untuk menukar pengarah yang selalunya merupakan sebahagian daripada proses M&A untuk memastikan kepimpinan baru sejajar dengan matlamat entiti yang digabungkan. Seterusnya, mari kita bincang urus niaga antara syarikat, especially muhibah atas gabungan. Dalam laporan tahunan sebanyak 15.37 bilion telah diiktiraf sebagai muhibah. Jumlah ini melambangkan nilai sinergi yang dijangka daripada penggabungan termasuk penggabungan rangkaian, pelanggan, jenama dan potensi penjimatan kos operasi. Menurut piawaian MFRS 3, muhibah dikira menggunakan formula berikut. Jumlah balasan dipindahkan tambah nilai kepentingan bukan kawalan minus nilai saksama aset bersih. Formula ini memastikan bahawa semua pihak berkepentingan memahami bagaimana nilai tambahan daripada penggabungan diukur. Menurut piawaian MFRS 3, gabungan perniagaan muhibah ini bukan sekadar angka, ia melambangkan nilai sinergi yang dijangka daripada penggabungan termasuk penggabungan rangkaian dan pelanggan, nilai jenama yang kukuh, penjimatan kos operasi serta potensi pertumbuhan masa depan. Dengan kata lain, muhibah mencerminkan harapan dan strategi jangka panjang syarikat selepas penggabungan. Dalam kes Celcom Digi, pengirahan muhibah adalah seperti berikut. Balasan ini terdiri daripada saham yang diterbitkan pada nilai saksama sebanyak 15.8 bilion dan balasan tunai sebanyak 2.4 bilion. Kepentingan bukan kawalan diukur pada nilai saksama sebanyak 102,572,000. Piawaian membenarkan non-controlling interest diukur sama ada pada nilai saksama atau bahagian aset bersih dan Celcom Digi memilih kaedah nilai saksama. Aset bersih boleh dikenal pasti yang diperoleh daripada Celcom Berhad Punya berjumlah 3.02 bilion setelah mengambil kira jumlah aset sebanyak 14.7 bilion dan jumlah liability sebanyak 11.7 bilion. Nilai ini mencerminkan penilaian semula aset dan liability pada tarikh perolehan selaras dengan kehendak MFRS 3. Dalam kes Celcom Digi, pengirahan muhibah adalah seperti berikut. Jumlah balasan dipindahkan terdiri daripada saham yang dikeluarkan bernilai 15.8 bilion dan bayaran tunai sebanyak 2.5 bilion menjadikan jumlah keseluruhan 18.3 bilion. Nilai kepentingan bukan kawalan diukur pada 1.02 bilion. Nilai saksama aset bersih yang diperoleh selepas mengambil kira aset dan liability adalah 3.03 bilion. Apabila formula digunakan, jumlah muhibah yang diiktiraf adalah sekitar 15.4 bilion. Selamat sejahtera kepada Dr. Amirul Hafiz. Saya Vishnu Priya, anak perempuan Biramutu, namometrik A189-716. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang perolehan kepentingan kawalan dan perakaunan untuk pelaburan dalam syarikat bersekutu. Perolehan kepentingan kawalan dalam penggabungan antara Celcom Axiata Berhad dan Digi.com Berhad. Penggabungan ini telah dimuktamadkan pada 1 Disember 2022 dan secara rasmi telah melahirkan satu entiti baharu iaitu Celcom Digi Berhad.
Transaksi ini merupakan antara penggabungan terbesar dalam industri telekomunikasi Malaysia dan telah dilaporkan kepada Bursa Malaysia selaras dengan keperluan pelaporan korporat. Dalam pelaporan kewangan tahun 2022, penggabungan ini direkodkan sebagai satu penggabungan perniagaan yang memberi kesan signifikan terhadap struktur kewangan dan operasi kumpulan. Struktur pemilikan Celcom-Digi selepas penggabungan. Axiata Group Berhad dan Teneler Asia masing-masing memegang 33.1% kepentingan dalam entiti gabungan, manakala baki saham dimiliki oleh pemegang saham awam. Struktur pemilikan ini menunjukkan wujudnya kawalan bersama oleh dua syarikat induk utama. Walau bagaimanapun, Celcom-Digi masih mengekalkan statusnya sebagai syarikat tersenarai awam di Bursa Malaysia sekaligus memastikan ketelusan dan accountability kepada para pelabur. Seterusnya adalah bentuk balasan dan nilai transaksi. Dari segi bentuk balasan, penggabungan ini melibatkan pertukaran saham sebagai balasan utama di samping balasan tunai. Nilai keseluruhan transaksi ini dianggarkan sekitar RM18.3 bilion. Butiran berkaitan balasan tersebut telah didedakan secara terperinci dalam Annual Report pada tahun 2022, khususnya dalam nota kewangan. Pendedahan ini adalah penting bagi memastikan pihak berkepentingan memahami struktur dan nilai sebenar transaksi penggabungan yang berlaku. Kehendak MFRS 3 Business Combinations. Menurut piawaian MFRS 3 Business Combinations, semua bentuk balasan sama ada dalam bentuk tunai, saham atau instrumen kewangan lain mesti diukur pada nilai saksama pada tarikh perolehan. Dalam kes Celcom-Digi, syarikat telah mematuhi kehendak piawaian ini dengan mengiktiraf dan mendedakan setiap komponen balasan pada nilai saksama. Pematuhan ini memastikan pelaporan kewangan yang telus dan selaras dengan piawaian perakaunan antarabangsa. Seterusnya, kepentingan bukan kawalan atau non-controlling interest. Kepentingan bukan kawalan didedakan secara berasingan dalam penyata kedudukan kewangan kumpulan dan diklasifikasi sebagai sebahagian daripada ekuiti. Namun begitu, ia diasingkan daripada ekuiti pemegang saham induk. Pendedahan ini adalah selaras dengan kehendak MFRS 10 dan bertujuan untuk membezakan hak serta kepentingan pemegang saham induk dan bukan kawalan. Pengukuran kepentingan bukan kawalan. Di bawah MFRS 3, kepentingan bukan kawalan diukur sama ada pada nilai saksama atau berdasarkan bahagian aset bersih boleh dikenal pasti. Celcom-Digi diberikan fleksibiliti untuk memilih kaedah yang sesuai bagi setiap kombinasi perniagaan. Pemilihan kaedah ini adalah penting kerana ia memberi kesan langsung terhadap jumlah muhibah yang diiktiraf serta persembahan ekuiti dalam penyata kewangan kumpulan. Berikutnya adalah rawatan perubahan pegangan ekuiti. Sekiranya berlaku perubahan pemegangan pemilikan dalam sesebuah subsidiari tanpa kehilangan kawalan, perubahan tersebut direkodkan sebagai urus niaga ekuiti. Ini bermaksud tiada keuntungan atau kerugian diiktiraf dalam penyata untung rugi. Sebarang perbezaan antara nilai sebelum dan selepas perubahan akan diselaraskan terus dalam rizab kumpulan. Rawatan ini mencerminkan prinsip bahawa kawalan ke atas subsidiari masih dikekalkan. Kod urus niaga penggabungan. Bagi kod urus niaga yang terlibat dalam penggabungan, piawaian perakaunan menetapkan bahawa kos tersebut perlu dilunaskan sebagai perbelanjaan. Walau bagaimanapun, kos yang berkaitan secara langsung dengan penerbitan, security equity atau hutang adalah dikecualikan. Rawatan ini membantu memastikan bahawa kos sebenar penggabungan dilaporkan secara tepat dan tidak mengganggu nilai security kumpulan. Berikutnya adalah kepentingan bukan kawalan dalam penyata kewangan. Berdasarkan penyata kedudukan kewangan Celcom-Digi, kepentingan bukan kawalan dilaporkan sebagai non-controlling interest di bawah ekuiti kumpulan. Nilai yang direkodkan adalah sebanyak RM172,000 Malaysia. Pendedahan ini membolehkan pengguna penyata kewangan menilai kedudukan ekuiti kumpulan dengan lebih jelas dan berasingan.
Seterusnya adalah perakaunan pelaburan dalam syarikat bersekutu dan butiran balasan dipindahkan. Penggabungan Celcom Digi diklasifikasikan sebagai penggabungan perniagaan dan dikawal sepenuhnya oleh piawaian MFRS 3. Fokus utama perakaunan adalah kepada pengiktirafan balasan yang dipindahkan, aset dan liability yang diperoleh serta muhibah. Selepas penggabungan, pelaburan tidak lagi dilaporkan sebagai pelaburan perasingan tetapi disatukan dalam penyata kewangan kumpulan. Bagi jumlah balasan dipindahkan dalam penggabungan ini adalah sebanyak ringgit Malaysia 18,294,932 ringgit. Balasan tersebut terdiri daripada saham yang diterbitkan pada nilai saksama sebanyak ringgit Malaysia 15,826,032 ringgit dan balasan tunai sebanyak ringgit Malaysia 2,468,900. Semua balasan ini telah diukur pada nilai saksama seperti yang ditetapkan oleh MFRS 3 sekaligus memastikan ketetapan pelaporan kewangan. Seterusnya adalah aset bersih dan pengiktirafan muhibah dan ujian rusuk nilai muhibah. Aset bersih boleh dikenal pasti yang diperoleh daripada Celcom Berhad berjumlah ringgit Malaysia 3,025,120 ringgit selepas penilaian semula aset dan liability. Perbezaan antara jumlah balasan dan nilai aset bersih ini telah diiktiraf sebagai muhibah sebanyak ringgit Malaysia 15,372,384 ringgit. Muhibah ini mencerminkan jangkaan sinergi, kekuatan jenama serta potensi pertumbuhan masa hadapan hasil daripada penggabungan. Muhibah yang diiktiraf tidak disusuk nilai, sebaliknya perlu diuji untuk rusuk nilai sekurang-kurangnya sekali setahun atau apabila terdapat petunjuk penurunan nilai. Keperluan ini adalah selaras dengan MFRS 136. Ujian ini penting bagi memastikan bahawa nilai muhibah yang dilaporkan tidak terlebih nilai dan masih mencerminkan manfaat ekonomi masa hadapan. Penyata kewangan bersepadu. Akhir sekali, di bawah MFRS 10, Consolidated Financial Statement, semua aset, liability, pendapatan dan perbelanjaan anak syarikat disatukan sepenuhnya dalam penyata kewangan kumpulan. Oleh itu, selepas penggabungan, pelaburan Digi Celcom dalam Celcom dan Digi tidak lagi dilaporkan sebagai pelaburan perasingan tetapi sebagai sebahagian daripada penyata kewangan bersepadu yang memberi gambaran kewangan kumpulan secara menyeluruh. Sebagai rumusan, pelaburan dalam syarikat bersekutu memainkan peranan yang sangat penting dalam kejayaan penggabungan antara Celcom dan Digi. Terdapat beberapa faktor utama yang menyokong perkara ini. Pertama, dari segi sinergi strategik. Penggabungan ini membolehkan Celcom dan Digi memanfaatkan kekuatan masing-masing termasuk dari segi pangkalan pelanggan, infrastruktur, rangkaian dan keupayaan teknologi. Gabungan ini meningkatkan kecekapan operasi serta memperbaiki kualiti perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna. Kedua, dari sudut prestasi kewangan, pelaburan dalam syarikat bersekutu menyumbang kepada prestasi kewangan keseluruhan entiti yang digabungkan. Dengan mengiktiraf bahagian keuntungan dan kerugian daripada syarikat bersekutu, Celcom Digi dapat memaparkan gambaran kewangan yang lebih menyeluruh. Ini penting untuk menilai tahap keuntungan dan kesihatan kewangan syarikat secara lebih tepat. Ketiga, dari segi kedudukan pasaran. Penggabungan ini telah mengukuhkan kedudukan Celcom Digi sebagai salah satu penyelia perkhidmatan telekomunikasi terkemuka di Malaysia. Dengan asas pelanggan yang lebih besar dan skala ekonomi yang lebih kukuh, syarikat berpotensi meningkat hasil serta keuntungan dalam jangka panjang. Keempat, pematuhan terhadap keperluan kawal sedia. Pelaburan dalam syarikat bersekutu membantu memastikan Celcom Digi mematuhi peraturan yang ditetapkan seperti tahap pemilikan dan kawalan tempatan. Ini penting bagi memastikan operasi syarikat berjalan dalam rangka kerja undang-undang serta mengekalkan hubungan baik dengan pihak berkuasa. Akhir sekali, dari aspek inovasi dan pertubuhan, gabungan sumber
dan kepakaran Celcom dan Digi membolehkan syarikat memacu pembangunan telekomunikasi baharu, mengembangkan pasaran serta meningkatkan kualiti perkhidmatan. Secara keseluruhan, dengan memberi tumpuan kepada sinergi strategik, prestasi kewangan, kedudukan pasaran, pematuhan kawal selia serta inovasi dan pertumbuhan, Celcom Digi dapat memaksimumkan faedah penggabungan ini dan seterusnya mencipta nilai jangka panjang kepada pemegang saham dan pelanggan.